Dan terkini, saya nak baca ni. Rosmah gagal cabar pelantikan Ketua Pendakwa Sri Ram dalam kes projek solar. Rosmah gagal mendapat kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan bagi mencabar kesahihan pelantikan mendiang Gopal Sri Ram sebagai Ketua Pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek solar hybrid. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos RM30,000. Abang Iskandar berkata permohonan Rosmah bagi mendapat kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah. Tiada isu baru ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut, katanya. Dua lagi hakim, Nordin Hassan dan Abdul Karim Abdul Jalil. Isteri bekas Perdana Menteri Najib Razak itu memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman pada 24 Jun 22 bagi mencabar kesahihan pelantikan Sri Ram sebagai Ketua Pendakwa Raya dalam kesnya dan membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan Peguam Negara, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Rosmah memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai Timbalan Pendakwa Raya Kanan melalui surat pelantikan 8 Julai 2020, 11 21 Mei 2021 menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes solar sehingga pembelaan menutup kesnya tidak sah serta terbatal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan. Pada 30 Ogos 23, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun ditolak. Beliau kemudiannya memfailkan permohonan itu untuk mendapat kebenaran rayuan di Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September, Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan Rosmah bersalah dan pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta. Rosmah kemudian memfailkan rayuan dan kini bebas dengan jaminan 2 juta. Sri Ram merupakan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan meninggal dunia pada usia 79 tahun. Dalam prosiding di Mahkamah Persekutuan, Rosmah diwakili Peguam Jajit Singh. Okey. Now, dalam usaha Rosmah nak overturn hukuman penjara 10 tahun dan denda disebabkan oleh projek sakau projek solar di Sarawak. Okey. Maka apa yang Rosmah lakukan adalah beliau mencabar. Sekarang ini dia cuba dengan kaedah lain lah. Samping dia merayu tu, dia merayu juga. Okey, sebelum tu kita kena faham dahulu. Dia dah dijatuhkan hukuman mati lah ni. Mati. Penjara ni. Minta maaf, bukan mati. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara. Dia dah dijatuhkan hukuman penjara. Lepas itu, kenapa dia bebas pula? Okey, tuan-tuan. Sesiapa yang dijatuhkan hukuman, Syed Saddiq pun sama, dia ada 2 kali proses rayuan. Iaitu pada mahkamah seterusnya, kalau dia start Mahkamah Tinggi, so Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Sekarang ini dia baru masuk ke Mahkamah Rayuan. Belum ada satu lagi proses nanti kalau dia masih didapati bersalah. Now, yang ni apa pula Is? Yang ni dia membuat rayuan kepada pelantikan mendiang Gopal Sri Ram. Seorang lagi yang saya sangat respect. Kalau siapa belajar undang-undang tak kenal mendiang Gopal Sri Ram sebagai hakim yang sangat strict. Dia bukan strict, dia cara pandang dia tu lain. Dia bukan masalah strict, cara dia melihat benda, cara dia menilai kes tu sangat berlainan. Okey, tak apa, tu je lah tepi. So dia cuba nak challenge on this part. Pasal pelantikan mendiang Gopal Sri Ram ni sebagai Ketua Pendakwa Raya. Terima kasih Syarifuddin. Sebagai Ketua Pendakwa Raya. So dia masuk Mahkamah Tinggi kata no case, dibuang. Masuk Mahkamah Rayuan, ditolak. So bila masuk balik rayuan balik semula, mahkamah mengatakan tak ada case, dia tak ada buat benda yang baru. They keep on repeating the same argument. So tak boleh lah kan? Takkan mahkamah nak decide on benda yang tak ada apa pun, tak ada merit. So benda itu ditolak dengan kos, maka hukuman dia kekal. Sebab kalau sekiranya diterima, berkemungkinan hukuman 10 tahun itu boleh lepas. Faham Maksudnya kalau diterima, maksudnya betul ada miscarriage of justice, tapi far-fetched lah. Benda ni terlalu jauh nak dicuba. Tapi dan again, Rosmah cuba je lah kan. Rosmah cuba je, so tak ada masalah. Alright. InsyaAllah dan kita kena faham perkara ini, proses itu berlaku. Macam saya kata tadi, proses itu berlaku. Dan dalam masa yang sama, dalam kes SRC International pula kan, berlaku kepada suaminya pula. Saya kena kecilkan ni. Saya tiada kuasa dalam hal SRC International, kata bekas pengarah. Okey. Kata bekas pengarah. Okey, bekas ahli pengarah SRC Syarul Azral
Ibrahim Halmi. Seorang bekas ahli lembaga pengarah SRC International memberitahu Mahkamah Tinggi beliau tiada kuasa dalam membuat keputusan atau menguruskan syarikat itu. Syarul berkata, ahli lembaga pengarah daripada 2011 hingga 2012 berkata beliau dan rakan sejawat diwajibkan di bawah undang-undang dan secara amalan untuk mematuhi dan melaksanakan keputusan dan arahan bekas Perdana Menteri Najib Razak di SRC International. Beliau, Najib Razak mempunyai kuasa penuh untuk membuat semua keputusan berhubung ke arah itu. Pentadbiran dan operasi SRC International termasuk bagaimana 4 bilion wang kumpulan wang amanah perpesaraan di perbadanan diguna dan diagihkan. KWAP ya. Sebagai salah seorang daripada ramai ahli lembaga pengarah, saya tiada kuasa untuk membuat sebarang keputusan berhubung 4 bilion katanya. Syarul berkata Najib yang juga Menteri Keuangan itu menyebabkan jemaah menteri meluluskan jaminan ke atas hutang 4 bilion. Perdana Menteri adalah pemegang saham tunggal SRC International dan penasihat emeritus. Saya terpaksa untuk menandatangani apa sahaja dokumen beliau dan Nik Faizal Arif Kamil, bekas CEO, arah saya tanda tangan katanya. SRC International memfailkan saman terhadap Najib dan Nik Faizal atas dakwaan bersubahat dalam melakukan pecah amanah jenayah. Saman itu asalnya turut menambahkan Syarul dan bekas ahli lembaga pengarah yang lain iaitu Ismi Ismail, Azhar Osman Khairuddin, Subuh Yassin dan Cik Abdullah atau Rashidi Cik Omar sebagai defendant bersama. SRC International kemudian menggugurkan nama mereka. Bagaimanapun Najib memasukkan mereka sebagai pihak ketiga. Syarul juga memberitahu mahkamah bahawa Nik Faizal adalah proksi Najib dan bertindak sebagai penghubung antara Perdana Menteri dan ahli lembaga pengarah SRC International. Katanya apa sahaja yang dikatakan oleh Nik Faizal semasa mesyuarat, pengarah disahkan dalam minit yang ditandatangan oleh Najib. Saya tidak ada sebab untuk mencurigai Nik Faizal. Okey, itu dimasukkan. Saya tidak ada apa-apa disembunyikan. Saya ulang bahawa peranan saya sebagai pengarah hanya wujud pada nama saja dan tidak secara realiti. Saya tidak bersekongkol dengan orang lain untuk memanipulasikan SRC International untuk melakukan penipuan yang menyebabkan dana syarikat digelapkan, tambah Syarul. Saya tidak ada apa-apa untuk disembunyikan dan memberikan kerjasama penuh dengan polis dan Suruhanjaya. Sebaliknya, Perdana Menteri telah disabitkan kesalahan iaitu menggelapkan dana 42 juta SRC dan rayuannya ditolak, katanya. Okey. Right. Ini kes satu lagi. Ini kes satu lagi. Kan? Yang tadi tu kes Rosmah berkenaan dengan solar. Yang ini kes SRC International. Tak faham aku. SRC International hari tu bukan Najib dah didapati bersalah ke? Dah kena penjara 12 tahun dengan 210 juta denda. Okey. Itu SRC International 42 juta yang dia ambil duit masuk dalam akaun dia. Betul. Yang ini adalah saman sivil daripada SRC International terhadap antaranya Najib, Nik Faizal dan juga director lain. Tapi director lain termasuklah tadi Syarul telah ditarik balik tapi Najib letak sebagai pihak ketiga. Poinnya nak mengatakan bahawa mereka telah bersikap negligence. Ini civil Mereka mereka cuai dalam melaksanakan fiduciary duty mereka, dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mengendalikan wang 4 bilion duit KWAP, kumpulan wang persaraan diperbadankan itu, duit pegawai-pegawai kerajaan. Jadi perkecuaian tersebut maka nak disaman secara civil dan tuntutan baliklah, adalah dia punya tuntutan dia, saya lupa apa, tapi itu yang dia berlaku. So ini adalah saman civil kan. So dalam keadaan tersebut, bila dalam keadaan tersebut, so SRC International, so mungkinkah Najib akan didapati kalah? Ya, kes ni pun dia akan kalah, cuma kuantum berapa kita tak tahu, sebab dia sudah didapati bersalah di mahkamah jenayah. So dalam kes ini mahkamah ataupun SRC dia tarik sekali. Siapa SRC dia tarik sekali? Dia tarik sekali director, dan director ni mengatakan bahawa hakikat sebenar kami ni sebagai pengarah jadi patung saja, dia kata. Kami ni hanyalah sebagai orang yang jadi robot tukang tanda tangan je. Hakikat sebenar keputusan adalah daripada Najib sendiri. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh bekas pengarah SRC International tersebut yang sekarang ini berada dibawa ke mahkamah untuk menjadi saksi di dalam kes ini. Berita sedih, anti bersih meninggal dunia. Siapa yang pergi bersih kenal anti ni lah. Kan legend anti ni. Bekas guru bahasa Inggeris NOI yang dikenali sebagai anti bersih meninggal dunia pada usia 78 tahun semalam. Okay. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil
Dia berkata dia dimaklumkan mengenai kematian mendiang malam tadi. Saya dimaklumkan bahawa Aunty Anne, beliau lebih dikenali sebagai Aunty Bersih, meninggal dunia. Mendiang bersama keluarganya di Australia ketika meninggal dunia. Fahmi berkata beliau sudah mengenali Aunty Anne untuk tempoh yang lama dan sebahagian besarnya melalui anak perempuannya dan rakan keluarga yang rapat, Elaine Padley. Katanya mereka kenal antara sesama lain dengan lebih rapat di sekitar Kuala Lumpur ketika perhimpunan, termasuk Bersih selama ini. Imej ini akan selama-lamanya menyelubungi semangat yang gigih dalam usaha kita mencapai Malaysia yang lebih baik. Thank you Aunty Anne. Salam takziah kepada keluarga. Tabik hormat kepada kita. Dan thank you very much for your contribution to the country. Thank you Aunty Anne. Alright. Condolences juga kepada ahli keluarga. Salam takziah kepada ahli keluarga beliau. Baik. Terima kasih juga kepada semua yang sebenarnya unsung heroes yang mungkin kita tak kenal, mungkin kita kenal, mungkin kita tahu, mungkin kita tak tahu dalam usaha kita nak memperbaiki negara ini. Of course, kita semua manusia biasa, kita akan ada kesilapan-kesilapan, tetapi the most important thing adalah dalam kita melakukan yang terbaik, kita tak menyebabkan kerosakan itu berlaku. Bukan kita penyebab kepada kerosakan tersebut. Bukan kita yang menjadi contributor kepada kerosakan tersebut. Of course tuan-tuan, kita buat satu benda, kita rancang sesuatu, mungkin itu tidak sempurna, dia akan ada kelemahan-kelemahan. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna, tetapi sekurang-kurangnya bukan kita yang contribute, yang menyebabkan kerosakan sistem itu berlaku.